Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Saya Cikgu Atira yang akan mengajar awak pada hari ini. Okey, dah sedia untuk masuk ke kelas? Okey, jom kita masuk kelas. Wah, terima kasih dan tanya kerana hadir ke kelas pada pagi ini. Anda semua sihat? Cikgu harap anda semua sihat. Jom kita masuk kelas. Okey, pada hari ini kita akan belajar unit 1 bertajuk Megah dan Gagah. Anda semua dah sedia untuk belajar? Okey, pertama sekali cikgu minta maaf kerana cikgu perlu menutup ruangan video cikgu yang ada di sini supaya awak lebih fokus pada slide yang akan cikgu bentangkan. Dah sedia semua? Jom kita sambung belajar. Okey, subtajuk kita pada hari ini adalah kesihatan diri dan reproduktif. Okay, dalam pembelajaran pada hari ini, kamu akan dapat menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke alam remaja. Kamu juga akan dapat memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta dihargai. Okey, cuba kamu perhatikan gambar yang saya paparkan ini. Okey, gambar ini menunjukkan sebuah persembahan jin Nastrada. Okey, seandainya kamu salah seorang murid yang terlibat dalam persembahan jin Nastrada ini, bagaimanakah cara kamu menjaga batas pergaulan? Okey, cuba kamu fikirkan, apa yang akan kamu lakukan? Wah, bagus idea kamu itu serta cadangan kamu dan jawapan kamu. Cikgu sangat hargai. Ya, kita harus pandai menjaga batas pergaulan kita antara satu sama lain. Okey, terima kasih untuk jawapan anda itu. Seterusnya, kita akan ke bahagian ceritamu, ceritaku. Cikgu bercerita dan kamu mendengar. Okey, dalam sesi dinamika kumpulan 1 murid 1 sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantena. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Okay, ini adalah watak yang terlibat. Stacy berkata, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah seperti payudara dan pinggul. Faizura pula berkata, apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri terutamanya semasa mengalami haid. Lagipun, saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gebu. Karen pula berkata, perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu, saya berkawan rapat dengan Kevin. Tapi, sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tidak tentu hala. Shanti pula berkata, perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen lah. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Kita akan ke watak seterusnya, iaitu watak daripada pelajar lelaki yang sedang berbincang perkara yang sama. Kevin berkata, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Lutfi pula berkata, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen pada lelaki. Hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Ranjit pula berkata, bukan itu saja. Misai, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz zakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Ganesh pula berkata, kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke arah remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Jadi, kamu dah faham perbualan tersebut? Dah bersedia untuk ke aktiviti seterusnya? Okey, jom kita tengok apa aktiviti kamu yang seterusnya. Okey, berdasarkan perbualan di atas, bina peta pemikiran tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan yang mewajarkan batasan pergaulan antara murid lelaki dengan murid perempuan. Dah sedia untuk bina peta minda? Okay. Apa kata kita bina bersama-sama? Boleh?
Kamu sudah sedia dengan buku dan alat tulis? Kalau dah sedia, jom kita mula. Tajuk kita adalah Proses Kematangan dan Seksual Manusia. Sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang lelaki, apakah yang kamu rasa perkara yang paling penting dalam mempengaruhi kematangan dan seksual kamu? Cuba kamu fikir. Ya, tepat. Jawapannya adalah hormon. Bagi perempuan, hormon yang terlibat adalah estrogen. Manakala bagi lelaki, hormon yang terlibat adalah androgen. Sebelum kamu melangkah ke alam remaja, kamu akan mengalami satu perubahan di mana kita panggil perubahan primer. Perubahan ini berbeza antara remaja lelaki dan remaja perempuan. Bagi remaja lelaki, selalunya mereka akan mengalami mimpi basah, manakala bagi remaja perempuan, mereka akan datangnya haid pada setiap bulan. Seterusnya, kita akan tengok perubahan fizikal yang terjadi kepada remaja lelaki. Di sini, cikgu senaraikan 5 perubahan yang selalu terjadi pada remaja lelaki. Pertama, remaja lelaki selalunya akan tumbuh misai, janggut ataupun jambang. Kadang-kadang kulit muka mereka juga akan ditumbuhi jerawat, tetapi jerawat ini bergantung kepada hormon individu tersebut. Jadi maksudnya tidak semua akan ditumbuhi jerawat. Yang kedua, suara menjadi garau. Yang ketiga, saiz zakar berubah. Yang keempat, berat bertambah dan dada juga menjadi sedikit bidang. Yang terakhir, tumbuh bulu pada ketiak dan pubis ataupun pada bahagian kemaluan. Seterusnya, kita akan tengok perubahan fizikal pada remaja perempuan. Di sini, cikgu senaraikan 4 perubahan tersebut. Yang pertama, saiz pinggul berubah. Maksudnya, dia berubah menjadi sedikit besar. Yang kedua, suara menjadi lunak. Yang ketiga, saiz payudara berubah. Yang keempat, tumbuh bulu ketiak dan pubis ataupun tumbuh bulu pada area kemaluan. Jadi, kamu telah faham perubahan fizikal yang terjadi pada remaja lelaki dan perempuan? Kalau dah faham, kita ke tajuk seterusnya, iaitu penjagaan kesihatan dan kebersihan diri remaja lelaki dan perempuan. Perkara pertama, sebagai remaja lelaki dan perempuan, cikgu nak awak sentiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan tempat tinggal. Maksudnya, kamu sentiasa pastikan kuku kamu dipotong, bersih, gigi dicuci, rambut dicuci. Manakala dari segi pakaian pula, cikgu sarankan supaya awak tidak memakai pakaian yang sama berulang kali dan sentiasa pastikan tempat tinggal kamu bersih. Janganlah ada serangga lipas pula. Kedua, sentiasa melakukan aktiviti yang menyihatkan kesihatan mental dan fizikal. Contohnya, awak beriadah, bersenam, contohnya seperti berbasikal di waktu petang ataupun berkelah bersama keluarga. Ketiga, menjauhkan diri daripada perkara yang boleh memudaratkan kesihatan. Apa perkara yang boleh memudaratkan kesihatan? Contohnya, awak pergi main hujan. Adakah main hujan itu perkara yang bagus? Ya, hujan itu bagus. Tetapi kalau memudaratkan, ia menjadi tidak bagus. Keempat, sentiasa membersihkan diri supaya tubuh bersih dan tidak berbau. Ya, macam cikgu katakan tadi, pastikan awak sentiasa mandi, potong kuku dan sikat rambut supaya bersih dan tidak berbau. Cuba bayangkan kalau badan awak berbau, awak rasa kawan-kawan awak akan hampiri awak tak? Macam tak je, betul tak? Seterusnya kita tengok nombor 5. Sentiasa membersihkan dan membalut tuala wanita yang telah digunakan dengan rapi sebelum dibuang. Sebagai remaja perempuan yang telah datang haid, tolong pastikan sentiasa menjaga kebersihan tuala wanita. Faham? Anda sudah dapat jawapannya? Alhamdulillah. Cikgu nak awak lengkap latihan anda semua dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Kemudian, hantar tugasan anda kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Awak boleh dapatkan nombor telefon cikgu di dalam grup kelas kamu. Boleh? Pastikan anda menulis nama dan kelas sebelum menghantar tugasan kamu. Terima kasih semua. Kita jumpa minggu hadapan.
Bye!